Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, apa yang dikatakan oleh Muhyiddin sebagai Anwar Ibrahim berbohong, akhirnya ada jawabannya. Rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim kemarin dalam sambutan Felda adalah betul dan bukan bohong. Ini bukan dikatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim, tetapi orang lain. Makna kata begini, kalau Anwar yang kata, mungkin kita boleh cakap itu mungkin hanya mempertahankan diri, menafikan. Tetapi kalau orang lain yang sahkan, perkara itu boleh dikatakan perkara yang sah. Jadi, apa yang Muhyiddin kata kemarin mungkin betul tapi tak tepat sepenuhnya. Kerana ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Menurut seorang pemimpin yaitu Sabri, beliau kata lupus hutang Felda betul ada umum pada 2021 tetapi tidak dilaksanakan. Akhirnya terbongkar juga rahasia Muhyiddin Yassin. Memang betul kata Sabri, Datuk Seri Ahmad Sabri Cek bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan pelupusan hutang Felda tapi tidak dilaksanakan. Inilah yang rakyat paling tak suka. Diumum tapi tak laksana. Atau janji tapi tak ditepati. Lebih kurang lah tuh. Mana satu yang lebih tepat, Anda fikirlah sendiri. Diumum tapi tak dilaksana, itu yang pertama. Ada juga yang janji-janji saja tapi tak ditepati. Mana lebih teruk? Yang lebih teruk, umum tak dilaksana atau janji tak ditepati. Kalau dalam bahasa Sabahan kita kata 2 kali 5 10 samalah Tuhan. Janji tak ditepati, umum tak dilaksana, lebih kurang ceritanya. Pengerusi Baharu Felda yang menyatakan perkara ini yaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Cek. Beliau meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak gopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka Felda. Itulah kadang-kadang kita nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin terlalu cepat memberikan komen sehingga memerangkap diri sendiri. Kemarin dia kata Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri karena berbohong tentang hutang Felda. Rupa-rupanya ini penerangan daripada pengurusi Baharu Felda. Pengurusi Baharu Felda ini sendiri yang memberikan penjelasan supaya tidak terlalu gopoh. Beliau mengakui ketika Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri, ada menyatakan untuk membayar RM1 bilion selama setahun, selama 10 tahun, yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Begitulah cerita dia. Anda sudah paham? Saya ulang sekali lagi. Memang kata Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, beliau kata memang ketika Muhyiddin Yassin menjawat jawatan Perdana Menteri ada menyatakan, Anda faham menyatakan? Ada dinyatakan, ada cakap untuk membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Jadi ini yang membuatkan netizen kadang-kadang marah. Sebab janji tak dilaksanakan, umum tak dilaksanakan, janji tak ditepati. Sebaliknya jelas beliau, ia hanya janji yang tidak dilaksanakan. Termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung entiti itu. Wah, ini paling bukti yang paling kukuh. Dalam banyak-banyak perkara, dalam banyak-banyak kata, dalam banyak-banyak janji, dalam banyak-banyak pengumuman, perkara yang paling penting sekali ialah bukti hitam putih, bukan bukti air liur. Karena kalau bukti air liur itu hanya cakap-cakap saja. Cakap hari ini, besok dah selesai, tak ada apa-apa maknanya. Tapi kalau ada bukti hitam putih, maksudnya itu bertulis dan boleh kita dokumentasikan. Ada data lah, kata macam tu kan. Tapi kalau tiada, nak kata macam mana? Itu hanya air liur semata-mata. Itulah yang dijelaskan oleh Ahmad Sabri Cek, yaitu pengerusi Baharu Felda. Beliau kata, ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung entiti itu.
Betul, pada tahun 2021 ada diumum hutang Peneroka kepada Felda dilupus, tetapi Felda pula berhutang melalui sukuk untuk mengambil alih FGV Holdings membayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja dan Maybank dengan anggaran lebih RM 9 bilion. Oh, rupa-rupanya ini yang kita tak pernah tahu. Baru kita tahu pada tahun 2021 ada perkara hutang Peneroka di umum, tetapi Felda pula berhutang melalui sukuk untuk mengambil alih FGV, membayar hutang KWSP dan membayar Maybank dengan anggaran 9 bilion. Mana Felda nak bayar hutang? Soal Sabri dalam status Facebooknya hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya Sabri yang juga bekas Menteri Pertahanan dan Industri Asas Tani berkata, Kerajaan Perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memutuskan jalan penyelesaian dengan Felda untuk menyelesaikan sukuk tersebut. Katanya, Kerajaan Perpaduan memberi komitmen membayar RM 1 bilion setahun kepada Felda untuk menyelesaikan hutang berkenan. Alhamdulillah, Felda lega dan boleh bantu Peneroka, katanya. Muhyiddin pada Sabtu kemarin mendakwa tuduhan dilemparkan oleh Anwar berhubung pelupusan hutang Peneroka Felda merupakan satu pembohongan. Muhyiddin yang kesal dengan dakwaan itu menegaskan pelupusan hutang telah dilaksana ketika beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan penerangan, dengan penjelasan daripada pengerusi baharu Felda ini sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Sheikh, bermaksud kita tak dapat bezakan sekarang. Atau anda tentukanlah siapa sebenarnya yang dikatakan berbohong. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Karena kemarin Muhyiddin kata berhubung pelupusan hutang Peneroka Felda adalah merupakan satu pembohongan yang dilemparkan oleh Anwar tuduhan kepada Muhyiddin. Muhyiddin kata dia menegaskan hutang telah dilaksana, di pelupusan hutang itu telah dilaksana ketika beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri. Jadi kamu tentukan sendirilah, tulis dalam ruangan komen. Selepas kita melihat, selepas kita mendengar penjelasan penuh daripada pengerusi baharu Felda ini, siapa agak-agak yang berbohong dan siapa sebenarnya yang terkantoi. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pagi ini saya nak kongsikan dengan anda apa yang jadi selepas Anwar Musa mengaitkan Lim Kit Siang dengan insiden 13 Mei 13 Mei yang melibatkan rusuhan kaum di Malaysia. Perkara itu pada pendapat saya tidak perlulah dijadikan bahan kempen kerana kempen tetap kempen, tapi keamanan Malaysia ini adalah milik kita semua. Bagaimana kalau perkara itu menjadikan negara kita tidak aman? Adakah itu berbaloi? Pada pendapat saya, kempen biarlah perkara yang benar-benar tidak membuatkan negara kita mudarat. Biarlah perkara yang dibawa dalam kempen itu membawa kemajuan kepada Malaysia. Bak kata pepatah, biar yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Dan kita harus memulakan Malaysia yang baru. Namun demikian, tindakan Lim Kit Siang mahu menyaman Anwar Musa menimbulkan satu lagi keresahan baru, iaitu Anwar Musa kata dia mahu Lim Kit Siang percepatkan saman terhadap beliau. Pada pendapat saya, kalaulah saya Lim Kit Siang, biarkan saja Anwar Musa itu melalak ke sana sini, ataupun biarkan saja Anwar Musa terus memainkan sentimen itu, kerana akhirnya nanti yang akan menjadi masalah bukan Lim Kit Siang tetapi Anwar Musa. Kerana apabila Lim Kit Siang membawa perkara ini ke mahkamah, ianya akan menjadi lebih panjang dan mungkin saja akan membawa masalah yang baru kepada Lim Kit Siang. Jadi seperti kita lihat kepada duluan yang mana Mahathir Mohamad akhirnya menyaman Anwar Ibrahim, yang menjadi bermasalah bukan Anwar Ibrahim tetapi Mahathir Mohamad, kena banyak perkara yang akhirnya tercungkil satu persatu. Jadi pada pendapat saya, biarkan saja Anwar Musa terus mainkan
sentimen itu kerana sebenarnya rakyat tidak berminat pun dengan sentimen yang sensitif seperti itu. Jom kita rakyat Malaysia semua, kita elakkan untuk membuat apa-apa statement berkaitan dengan sensitivity Malaysia. Kita jaga Malaysia, kita jaga negara kita yang kita cintai ini, bukannya memperandakannya kempen, biarlah kempen. Kerana nanti yang akan berkuasa itu mereka-mereka juga. Kita rakyat hanya akan menderita kalau kita sesama pula bermusuhan. Namun, saudara-saudara sekalian, berita buruk kepada Anwar Musa ketika beliau begitu lantang membantu di dalam kempen Perikatan Nasional dan cuba pula mengaitkan tokoh seperti Lim Kit Siang dengan perkara-perkara yang sensitif. Akhirnya, PAS mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mungkin Anwar Musa tidak akan dicalonkan sebagai calon dalam PRN Kelantan. Jadi buat apa Anwar Musa nak melalak sangat kan? Sedangkan beliau mungkin tidak akan dicalonkan dalam PRN Kelantan. Nak tahu kenapa? Ikuti terus ulasan ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, Anwar Musa berkemungkinan tidak bertanding mewakili PAS pada PRK Kelantan 12 Ogos ini. Tak tahulah kenapa Anwar Musa yang begitu lantang sekarang ini tiba-tiba pula dikatakan oleh sumber ini bahawa tidak akan dicalonkan, mungkin tidak akan dicalonkan dalam PRN. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, Anwar yang juga Presiden Muafakat Nasional MN memaklumkan tidak berminat terlibat dalam undangan Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu. Katanya, Anwar Musa akan diberi peranan membantu Perikatan Nasional di peringkat nasional. Beliau berkata Anwar Musa memberitahu tidak berhasrat untuk bertanding dalam PRN Kelantan. Kita juga mahu beliau memainkan peranan di peringkat nasional. Beliau berkata demikian ketika diziarahi Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Terdahulu, Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh dikatakan antara calon disenaraikan PAS untuk bertanding. Manakala anaknya Afif Amani yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketereh juga tersenarai calon berpotensi bertanding di satu kerusi dalam kawasan parlimen tersebut. Itu sebabnya ada yang mengatakan bahawa mungkinkah akan berlaku pertembungan anak melawan bapa. Anaknya ialah Ketua Pemuda UMNO Ketereh, manakala Anwar Musa pula ialah bekas ahli Parlimen Ketereh, yang mana telah pun berpaling tada menyertai Perikatan Nasional dan kini Pengerusi Muafakat Nasional. Sementara itu, Hadi memaklumkan semua cadangan calon yang akan ditampilkan PAS pada PRN 6 negeri telah melepasi tapisan Majlis Ulama yang bermusyawarah semalam. Ahli Parlimen Marang itu berharap momentum gelombang hijau pada PRU15 dapat dikekalkan. Harap momentum PRU15 dapat diteruskan dan kita boleh beroleh kemenangan lebih besar lagi, kata beliau. Saya juga berharap pertandingan kerusi step DUN hanyalah dua penjuru, senang rakyat hendak buat pilihan, kata beliau. Makna kata yang paling ditakuti oleh Hadi Awang ini ialah berlaku pertembungan 3 atau 4 penjuru. Ikuti terus ulasan selepas ini dan apa pendapat Anda tentang ketidakcalonan atau apa ya dalam bahasa Melayu yang lebih baku. Tindakan tidak dicalonkan, mungkin tidak dicalonkan, tidak mencalonkan diri sebagai calon pada PRN Kelantan kali ini. Adakah Anda setuju ataupun Anda rasa itu tindakan yang betul? Ikuti terus ulasan selepas ini.